Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس مثلا وهو على قسمين أعني المفردا كلي أو جزئي حيث وجد فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. Kemudian kita sudah bahas banyak dah berkenaan semalam ni dan nak masuk nazam yang baru. Cuma sebelum masuk nazam yang baru, kita ada satu peta lagi yang kita tak buat. Berkenaan dengan pembahagian alfaz. Kita pergi kepada whiteboard kita macam biasa. Sebelum kita membahaskan tentang bait yang seterusnya, kita akan lukis satu lagi peta yang kesimpulan daripada perbahasan hak dulu-dulu. Okey. Jadi perbahasan dulu tu, perbahasan dulu tu tentang alfaz, muhmal, musta'mal, kemudian murakkab, mufrad. Mufrad inilah yang dikehendaki dengan dalam ilmu mantiq. Kemudian mufrad tu pula terbahagi lagi. Kita dah baca dah semalam bahwasanya mufrad ini pula terbahagi dua. Satu dipanggil sebagai kulli. Satu dipanggil sebagai kulli. Satu dipanggil sebagai juz'i. Satu dipanggil kulli, satu dipanggil juz'i. Kulli ni pula dia panggil apa dia? Macam dulu tu, semua boleh berhimpun kepada dia. Seperti insan. Seperti apa? Al-insan, al-asad. Semua berhimpun kepada dia dipanggil kulli. Ni himpunan hak jenis bawah lagi ni. Atau kita nak buat lagi atas lagi. Kalau lagi atas lagi jisim. Contohnya. Jisim. Himpunan juga, himpunan antara insan, asad dan sebagainya. Atau atas lagi jauhar. Atas lagi jauhar. Tu. Ni ada jisim nami, jisim ghairu nami. Jisim nami, jisim yang jenis tubuh membesar. Jisim ghairu nami, jisim yang tidak tumbuh membesar. Bawahnya tu, di atas bawahnya, di atasnya ialah jauhar. Contohlah. Juz'i tertentu saja, Zaidun, Ahmad dan sebagainya. Tu juz'i.
Itu dari sudut dia itu kulli ataupun juz'i. Mufrad juga terbahagi kepada 3 bahagian. Dari sudut perbahasan 3 bahagian. Yang semalam tu, iaitu barang lam yujad. Benda yang tidak ada sama sekali baginya afrad, lahu afradun. Satu. Ataupun yang keduanya ma wujida minhu, apa yang wujud daripadanya itu fardun wahidun. Okey, fardun wahidun. Apa yang ada daripadanya daripada ma itu satu sahaja fardun. Dia kuli, kemudian bawahnya ada satu afrad sahaja, satu fard sahaja. Dan yang ketiga ialah benda ma wujida minhu, benda yang ada daripadanya itu banyak afrad, afradun kathiratun. Okey. Jadi ma lam yujad lahu afrad, ada banyak tidak ada sama sekali afrad, ada satu afrad bawahnya dan ada banyak afrad padanya. Kemudian kita kata setiap satu daripada dua ini pecah dua pula. Tu pecah dua pula. Ni apa dia? Ma yastahilu wujuduhu. Apa dia? Ma yastahilu wujuduhu. Barang yang mustahil adanya. Barang yang mustahil adanya. Seperti apa? Seperti al-jam'u baina ad-diddain. Berhimpun dua perkara yang berlawanan. Jinsun dia adalah al-jam'u baina ad-diddain. Bawah dia ada afrad tak ada. Sebab apa? Mustahil. Ai mustahil aqlan. Okey. Ataupun ma yumkinu, itu benda yang harus pada akal. Ma yumkinu wujudu, benda yang harus pada akal, tapi dari sudut hakikat kharijnya hanya satu juga. Tu seperti apa dia? Seperti dibagi semalam asy-syamsu. Ke apa semalam? Al-bahru. Okey. Al-bahru min za'baq. Okey, min za'baq. Laut daripada merkuri, raksa. Tu dia benda boleh ada tak? Boleh ada, tapi sekarang pada kharij tak ada lah. Sekarang pada kharij tak ada. Dan yang kedua ni pula malam yujad juga terbahagi kepada dua. Tu ada satu saja fard. Yang pertama ialah ma yastahil, benda yang mustahil. Ma yastahilu wujuduhu ghairuhu. Adanya yang lain. Mustahil ada benda yang lain bersertanya. Ghairuhu ma'ahu. Barang yang mustahil wujudnya itu selainnya bersertanya. Seperti apa dia? Tuhan tu lah. Apa dia panggil? Al-ma'budu bihaqqin. Al-ma'bud bihaqqin. Allah Ta'ala sahaja. Ia ada benda lain. Dan ada yang kedua ma yumkin. Ma yumkin wujuduhu, barang yang boleh adanya, ghairuhu, bersertanya, selainnya, ghairuhu ma'ahu. Boleh ada yang lain, tapi pada hakikat wakilnya satu sahaja, yakni asy-syamsu, matahari. Tu matahari. Kemudian yang ketiga ma wujida minhu, barang yang ada padanya itu afrad yang banyak. Ni pun pecah dua juga. Pecah dua. Satu, dia panggil ma wujida minhu, barang yang ada daripadanya itu afradun, banyak afrad tapi mutanahiyah. Mutanahiyah ada pengakhirannya, seperti insan, asad dan sebagainya. Dan yang kedua akas sajalah, yang tidak mutanahiyah. Yang tidak mutanahiyah seperti na'imullah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, ataupun kita apa? Kalimatullah, kalimat Allah yang an-nafsaniyah itu tidak ada kesudahannya. Tu. Sangat banyak kalimatullah. Okey. Ni dari sudut mufrad, kulli, juz'i, dan dari sudut malam yujad lahu afrad, ma wujida minhu fardun wahid dan ma wujida minhu afradun kathiratun. Tu kesimpulan hak semalam. Okey.
kesimpulan hak semalam dalam perbahasan kita tentang afrad. Tentang afrad bagi mufrad. Okey. Habis. Kemudian kita masuk kepada bait baru. Qala Syekhun Nadhim rahimahullahu taala, thumma qala wa awwalan lidzati in fi handaraj fansibhu aw li'aridin idza kharaj wal kulliyatu khamsatun duna intiqas jinsun wa faslun aradun naw'un wa khas wa awwalun thalathatun bila syatat jinsun qaribun aw ba'idun aw wasat. Ini ngapal lah. Ngapal hak ni dah ada 32 bait dalam kepala. 32 bait dalam kepala. Okey. Wa awalan lidzati in fi hadarash, dan yang pertama lidzat, bagi zat, yakni bagi hakikat zat. Lidzat yakni hakikat bagi zat. In fiha, jikalau padanya, pada zat itu, indarash, masuk ia zat. Dia tu nak buat macam mana? Darurah syai'in. Nak kata kulli tu ada zati, zat tu dah. Wa awalan ay kulli. Wa awalan yakni kulli dah. Dia ada kulli dengan juz'i. Wa awalan ay kulli. Tu okey. Kulli. Bahasa musannif kan, nazim ke dia letak kulli dulu baru juz'i sebab subuti. Sebab subuti kulli tu. Tu juz'i tu adalah apa nama tu, adami. Kemudian awalan ay awalan, yang dulu tu kulli lah. Jadi kulli, perbahasan kulli, maknanya perbahasan juz'i senyap situ ya. Jadi kita boleh buat carta banyak lah dari sudut alfaz. Alfaz ada muhmal, musta'mal. Muhmal kita tok buang dah. Musta'mal ada mufrad, ada murakkab. Murakkab ada perbahasannya, tapi perbahasannya dari sudut balaghah. Macam semalam kita hurai. Mufrad dia ada mufrad yang 6, apa yang 4 tu. 4 ke 6 yang semalam tu? 4. Kemudian hari ni yang 4 pula, itu dari sudut juz'i kulli pula. Kemudian yang ketiga dari sudut afrad dia pula. Ada 3 tu bahagi, pecah 2 pula. Jadi tu dia panggil perbahasan alfaz. Jadi yang betul-betul digunakan dalam mantik ialah kalimah yang musta'mal, lagi pula mufrad. Lagi pula banyak afrad. Jadi yang pertama kulli itu lidzat bagi zat, yakni kulli yang zatilah dia panggil. Fansibhu, maka nisbahlah ia oleh engkau akan awalan itu, yakni kulli zati itu. Au li'aridin, atah bagi kata lidzat, ataupun kulli itu aridi. Kulli aridi, highlight belakang tu dia punya mustalahat mantik. Lidzati aridin, bila jadi aridi, idza kharaj, apabila keluar ia zat itu. Keluar daripada zati, jadi aridi lah. Kalau aridi ada ain alif, kalau aradi tak ada alif. Wal kulliyatu khamsatun dunantiqas, dan bermula kulliyat itu ada 5 tanpa kurang. Kulliyat al-khams. Ni kita nak masuk dalam perbahasan mabadi'ut tasawurat. Baru mabadi' lagi. Tak habis lagi. Tanpa kurang. Bukan 4, bukan 5. Dia ada 5. Bukan 4, bukan 3. Dia ada 5 sahaja. Yang dikenali sebagai nau'un, faslun, jinsun, arad am, arad khas. Yang satu lagi kita lalu belakang. Jinsun yang pertama, wa faslun yang kedua, aradun yang ketiga, nau'un yang keempat, wa khas. Ya wa khas tu arad khas lah. Wa khas tu arad khas lah. Jadi 4. Tu ataupun memang betul lah, dia boleh 5 dah. Jinsun 1, wa faslun 2, aradun ay aradun am. Aradun ay aradun am, arad am. Yang keempat nau'un, wa khas, yang kelima khas ay arad khas. Tu 5. Wa awalun, dan bermula yang awal mana? Jinsun. Itu salah satu, ada 3 pula. Jinsun tu ada pecah 3 pula, iaitu dia panggil bila syatat tanpa lebih. 3 tanpa lebih. Mana? Jinsun qaribun 1,
Au ba'idun, yakni jinsun ba'idun. 2. Au wasat, ai jinsun mutawassitun. 3. Tu ya, coy. Habis tu dari sudut nazar. Kemudian kata musannif, aqulu ai fi hadha syarhi, berkata ia oleh aku Asy-Syaikh Ahmad Ad-Damanhuri rahimahullahu taala pada ini syarah, muraduhu muradul musannifi bil awwali, pada awal itu yakni awalan lidzati in fi handaraj, itu ialah khabar al-kulliyu, ialah kulli. Bukan juz'i ya. Ini juz'i kita teruk buang awal. Perbahasan kulli. Fi qawlihi, pada katanya, kata musannif, kulliyun au juz'iyun. Juz'iyun, kulliyun au juz'iyun. Okey. Yakni menghendaki ia oleh musannif annal kulliyah, bahawa kulli itu ingkana dakhilan, jikalau adalah ia al-kulli, dhamir mustatir huwa kembali kepada al-kulli, khabar dakhilan masuk ia al-kulli itu fi dzati ay fi dzatil mahiyah, pada diri mahiyah itu, diri hakikat itu. Ini perbahasan mahiyah. Dia punya bahasa dia ialah bahasa mahiyah. Mahiyah ni asal daripada mahiyah. Apa dia? Tu hakikat dia. Mahiyah tu. Bi ayyakuna taswir. Taswir bagi kata macam mana ingkana dakhilan fi dzat itu taswir, ay wa dzalika musawwarun. Tu. Ataupun wa dzalikal kulliyu dakhilun fi dzati musawwarun. Tu. Ay wa dzalikal kulliyu dakhilan fi dzati musawwarun bi ayyakuna, dengan bahawa adalah ia juz'an, adalah ia kulli itu juz'an minal ma'nal madluli li lafdhin. Adalah ia kulli itu merupakan juzuk, bahagian daripada makna, daripada makna al-madluli, yang ditunjuk, yang dipahamkan, li lafdhin, bagi satu-satu lafaz. Tu. Okey. Bahwasanya kulli itu juz'an, ada satu juzuk daripada makna al-madlul yang menunjukkan kepada satu-satu lafaz. Itu dia panggil sebagai kulli. Yuqalu lahu, dikatakan juga baginya, bagi al-kulli in kana dakhilan ila akhirih itu kulliyun dzatiyun. Kulli yang dzati. Kulli apa? Kulli yang dzati, kulli yang betul-betul kena pada hakikat mahiyah itu, bukan aridi. Contoh al-hayawanun natiq, al-hayawan kulli. Tu. Kemudian an-natiq pula. Jadi al-hayawanun natiq itu ialah kulli yang dzati, bukan kulli yang aridi. Itu nak merujuk langsung kepada haiwan. Kalau merujuk langsung kepada asad, al-hayawanul muftaris, hayawan yang buas, al-muftaris contohnya. Jadi al-hayawan muftaris bagi asad itu adalah kulliyun dzatiyun. Memang kena kepada diri perkara. Memang kena kepada hakikat mahiyah singa itu, muftaris. Habis. Kal hayawani ay wa dzalika thabitun kal hayawani, bermula demikian itu sabit ia seperti hayawan. Lafaz hayawan, kal hayawani, awin natiqi, ataupun an-natiq, bin nisbati, dengan nisbah ilal insani, kepada insan. Bila kita nak nisbahkan sesuatu, insan itu apa dia? Kita kata al-hayawan natiq. Al-hayawan kulli tak kulli. Kemudian kita letakkan fasal dia, iaitu an-natiq. Tu kena sungguh kepada insan. Dan an-natiq itu merupakan juzuk daripada ta'rif insan. Al-hayawan juzuk daripada ta'rif insan. Jadi al-madlul tu insan lah. Jadi di sini al-madlul ni insan.
Yang menunjukkan kepada al-madlul mana? Al-hayawan an-natiq. Kulli tu. Kemudian kulli tu pula zati, an-natiq. Maka menunjukkan kulli itu zati. Bukan aridi. Kalau aridi, al-hayawanud dhahik. Satu haiwan yang gelak ketawa. Kena juga pada insan, tapi aradi. Sebab dia di samping dah. Dia jadi sampingan dah. Bukan zati, kena pada hakikat diri perkara insan itu. Sebab tidak lazim daripada orang ketawa. Tidak lazim daripada insan itu kena ketawa. Ada yang orang yang tak ketawa. Adakah orang yang tak ketawa itu bukan insan? Tak. Tu. Okay. Okay, habis. Jadi itu arad. Jadi aridi itu ada dua lah. Aridi am, arad am, arad khas. Arad am ini dia letak pada sifat pada insan contohnya, tapi boleh ada pada haiwan yang lain. Tapi boleh tak? Boleh lah. Dia panggil ta'rif bil-rasam. Kalau kulli yang dati, itu ta'rif yang had bil-had. Habis. Habis Kemudian wa in kana ay al-kulli, dhamir mustatir huwa kembali kepada al-kulli. Dan jikalau adalah ia al-kulli itu khabar kharijan, keluar ia al-kulli itu anidz zati, daripada diri zat, macam mana? Ai wa dzalika musawwarun bi allam yakun, dengan bahawa tidak ada sama sekali adalah ia itu, kadzalika, seperti demikian itu, ai kama dzukira, kadzalika ai kama dzukira bi ayyakuna juz'an minal ma'na al-madluli li lafzi. Begitu. Okay. Maka kalau bukan zati apa? Diusamma, dinamakan dia, dipernamakan dia kan al-kulli yang kharijan 'anil zat itu khabar, khabar dah maf'ulun bih, kulliyan. Kulli sifat aradiyah, yang aradi, yang lebih, yang luar. Bukan zati, bukan juzuk daripada mahiyah dah. Tu. Okay? Bukan juzuk daripada mahiyah macam kulli tadi, macam kulli zati tadi. Kalau kulli zati tadi, dia merupakan juzuk daripada mahiyah dia, juzuk daripada hakikat mahiyah dia. Adapun aradi, dia bukan juzuk sebahagian daripada hakikat mahiyah dia, bahkan dia itu luar daripada juzuk hakikat diri dia. Tu. Okay? Macam al-hayawanun natiq. An-natiq ialah satu juzuk daripada mahiyah insan. Al-hayawan satu juzuk daripada madlul lafaz insan. Maka dia kulli zati lah. Okay. Adapun yang kulli aradi ni kalmashi, ay wa dzalika thabitun kalmashi, seperti orang yang berjalan, satu zat yang berjalan. Kalau kita buat ta'rif insan, al-hayawanun mashi, satu haiwan yang berjalan. Adakah ayam tu tak dikira al-hayawanul mashi? Kira. Lembu al-hayawanul mashi, kambing al-hayawanul mashi. Jadi takrif itu untuk insan itu dia dipanggil kulli yang aradi. Lagi pula aradi itu arad yang am. Arad yang am sebab apa? Sebab semua arad itu boleh melangkaui lebih daripada insan. Kambing boleh berjalan, ayam boleh jalan, lembu boleh jalan. Kita takrif dengan takrif begitu pada insan. Sedangkan ada benda lain yang boleh berjalan, dia panggil kulli aradi. Lagi pula aradi itu adalah arad yang am. Yang am, umum, boleh meliputi kepada semua orang selain daripada insan. Tu. Okay. Habis. Kemudian kalmashi wadhahiki, dan yang gelak. Yang gelak ni arad khas, hanya khusus kepada insan saja. Tapi ad-dhahik dan al-mashi ni bukan sebahagian daripada hakikat insan dah. Tu ada benda lain lagi yang merupakan sebahagian daripada hakikat insan, iaitu an-natiq. An-natiq paling tepat sekali. Sebab tidak ada orang lain dah, tidak ada haiwan lain dah yang boleh natik selain insan. Dia itu diri hakikat dah, sebahagian daripada diri hakikat insan. Perali bilang tak faham juga, tak tahu faham ke tak faham. Kalau faham, bagi tahu faham.
tak faham jangan duk senyap. Tu. Okey. Fahuwa mana dia? Wa in kana mana? Binisbati lahu lil insan, dengan nisbah padanya pada insan. Wa in kana ibaratan 'anil mahiyati ka insanin, dan jikalau adalah ia itu ibarat. Tu. Dan jikalau adalah ia adalah ia, dan jikalau adalah ia ibaratan khabar kana, ialah satu ibarat anil mahiyati, daripada hakikat suatu perkara, ka insanin ay wa dhalika thabitun ka insanin, seperti insan, lafaz insan itu, fahuwa maka bermula dia mana? Payah juga nak cari domain. Wa in kana ibaratan 'anil mahiyati ka insanin, jikalau satu ibarat tuturan, jikalau dia itu satu ibarat tuturan daripada mahiyah, hakikat diri perkara itu, seperti insan. Insan kena pada diri hakikat dia mana? Al-hayawanun natiq fahuwa dzatiyun, maka itu dia panggil insan kulli yang zati. Itu dia panggil dzatiyun. Sebab apa? Sebab kena pada diri hakikat perkara tu. Okey. Binaan takwil jadi isi wasaf, sebab dia hal kepada, dia jadi hal. Hala kaunihi ay hala kauni dhati itu mabniyun ala, terbina ia atas ala anna dzatiyah, atas bahawa az-zati itu khabar anna ma laisa bi'aradin, barang yang bukan ia barang dhamir mustatir huwa kembali pada ma, bukan bi'aradiyin, bukan aradi. Batu bi'aradiyin, batu ba zaidah lah. Okey, kalau tak ada batu aradiyan, dia jadi khabar laisa. Tu jadi batu ba zaidah. Okey, ataupun kita rujuk wa in kana lafzulah. Tu okey, ataupun wa in kana al-kulli boleh, tak ada masalah. Wa in kana ay wa in kana al-kulli, kalaulah satu benda kulli itu merupakan ibarat daripada diri mahiyah, diri perkara itu, ka insanin seperti insan, maka kulli itu dipanggil sebagai fahuwa ay fal kulliyu dzatiyun. Binaan ay hala kaunihi binaan ala anna dzatiyya ma laysa bi'aradin. Zati itu apa? Bukan aradi. Tu ya. Dia terjemah gitu ya. Senang, mudah. Tu apa dia apa dia kulli, iaitu barang yang bukan aradi. Sedar. Wal kulliyyu dzatiyyu, dan bermula istinaf. Wal kulliyyu dzati. Wow, tu bukan atah mana-mana, istinaf lah. Istinaf ni ada dua. Istinaf ni ada dua. Istinaf ni permulaan ayat. Jumlah istinaf tu dia panggil jumlah musta'nafah. Dia panggil apa? Jumlah musta'nafah. Jadi istinaf ada dua. Satu istinaf bayani, jawabun amma yuqal. Istinaf bayani ni ialah dia dikena takdirkan soalan yang sebelumnya. Kena takdir soalan. Tu dia panggil istinaf bayani. Al-istinaful bayaniyu jawabun amma yuqal, ataupun jawabun an su'alin muqaddar. Dia kena takdir soalan. Kalau dia istinaf tapi tidak boleh takdir soalan, tidak ada kaitan hak sebelumnya. Jadi takdir soalan sebab apa? Takdir soalan sebab ada kaitan dengan sebelumnya. Kalau tak ada kaitan dengan sebelumnya tapi ada waw istinaf, dia panggil al-istinafun nahwiyyu. Tu al-istinafun nahwi, dia panggil al-istinafu an-nahwi. Habis. Wal kulliyu mana? Fal awwalu mana? Tu ya. Bukan. Wal kulliyu dzatiyu, dan bermula kulli yang bangsa zati, ay al-mansubu ila dzat. Itu imma an yakuna khabarnya, imma an yakuna mushtarakan,
sama ada adalah ia al-kulli dhati itu khabar mushtarakan, khabar yakuna mushtarakan jumlah ayyakuna ila akhirih ini khabar kepada kulli. Sama ada mushtarakan berkongsi ia bainal mahiyati di antara sesama mahiyah wa baina ghairiha ghairil mahiyah dan antara selainnya selain mahiyah. Antara mahiyah ni kita bagi contoh insan lah. Mahiyah ni diri kita. Mahiyah ni diri kita. Insan dengan ghairul mahiyah, yakni selain daripada mahiyah insan. Mana asad, mana kuda, faras, hisan, baqarah, ghanam. Tu mahiyah lain-lain tu. Kalau boleh berkongsi semua tu dalam takluk yang sama, dalam satu barisan, dipanggil sebagai jinsun. Ni lah. Dipanggil sebagai jinsun. Au mukhtassan biha, ataupun khusus baginya, bagi mahiyah itu. Dia mahiyah, ada mahiyah, tapi dia mahiyah ni tak boleh kongsi. Ada satu benda ni yang tak boleh kongsi dengan orang lain. Hanya insan saja ada. Hanya asad saja ada. Hanya hisan saja ada. Hanya baqarah saja ada. Tu dia panggil faslun. Dia panggil apa? Faslun. Faslun itulah memfasalkan, menceraikan antara jinsun tadi, mahiyah-mahiyah yang dia campur tadi. Tiba-tiba ada satu fasal ini yang menyebabkan insan sahaja yang boleh daripada semua benda tersebut. Asad sahaja yang boleh daripada semua jinsun tersebut. Faras sahaja yang boleh antara semua jinsun yang tersebut. Maka dia panggil fasal. Maka dia bagi tahu bawah, dia bagi tahu lepas tu, fal awwalu, maka bermula yang awal itu yusamma, dipernamalkan dia kan awal itu maf'ulun bih jinsan, sebagai jinsun, yakni beberapa afrad tapi berbeza hakikat. Jinsun ni ada beberapa afrad bawah dia, ada beberapa mahiyah bawahnya. Insan, asad, tu mahiyah tu. Setiap mahiyah afrad tu dia panggil boleh berhimpun tapi berbeza dari sudut hakikat. Berbeza dari sudut hakikat. Macam mana nak bezakan hakikat tu? Dengan fasal. Dengan apa? Dengan fasal. Insan itu hakikatnya natik. Singa itu hakikatnya muftaris, contohlah, dan sebagainya. Tapi boleh berhimpun pada satu sudut. Ini berhimpun pada sudut afrad yang sama level. Dari sudut afrad yang sama level, boleh berhimpun antara satu mahiyah dengan mahiyah yang lain, dipanggil jinsun. Tu. Kal hayawani, seperti hayawan, bin nisbati lil insani, dengan nisbah kepada insan. Begitu juga lil asadi, lil hisan, lil barqarah dan sebagainya. Wa thaniyu ay wal qismu thaniyu yusamma, dipernamakan al-qismu thani itu yang mukhtassan biha itulah, ialah faslan. Maf'ulun bih. Yang mukhtassan bil mahiyah itu dipanggil fasal. Seperti kan natiqi ay wa dzalika thabitun, kan natiqi seperti natiq, seperti apa? Natiq. Natiq itu fasal. Okey. Tu. Okey. Beza antara jinsun dengan fasal, tadi kita kata jinsun tadi ialah ada beberapa afrad. Ada beberapa afrad bawahnya, tapi setiap afrad tu beza hakikat. Setiap afrad tu dia panggil beza hakikat. Dia panggil apa? Beza hakikat. Kalau fasal ini pula seperti an-natiq, dia ada beberapa afrad pula bawahnya, tapi sama hakikat. Tu sama apa? Sama hakikat. Jadi kalau banyak afrad tapi tak sama hakikat, dia panggil jinsun. Tak sama hakikat lah. Insan hayawanun natiq, asadun hayawanun muftaris. Muftaris dengan natiq lain-lain dah. Tapi dia satu jenis. Tu dia panggil banyak afrad tapi tak sama hakikat. Kalau fasal pula natiq bawah afrad dia banyak. Ahmad, Muhammad, atau dipanggil sebagai afrad lah. Ahmad, Muhammad, Ali, Umar. Afrad banyak, sama ada hakikat, sama lah hakikat. Hakikat semuanya natiq belakang. Tu.
bin nisbati lahu, dengan nisbah padanya, pada insan. Wal kulliyul aradiyyu, dan bermula kulli yang bangsa arad pula, imma ayyakuna mushtarakan, sama ada bahawa adalah ia kulli aradi itu mushtarakan. Tu mushtarak lah. Mushtarak tadilah, mushtarakan ay mushtarakan bainal mahiyah wa baina ghairiha au mukhtassan. Sekali dia terjemah. Sekali lagi dia hurai, tak apalah. Ayakuna mushtarakan, sama ada mushtarak, berkongsi, au mukhtassan, ataupun khusus tertentu saja. Maka dia hurai lagi. Fa in kana mushtarakan, maka jikalau adalah ia kulli aradi itu mushtarakan, berkongsi, bainal mahiyati wa ghairiha wa ghairil mahiyah, antara mahiyah, antara diri perkara, diri hakikat suatu dengan suatu yang lain, yusamma, dipernamakan dia kan al-kulli aradi itu aradan amman. Jadi kulli aradi, contoh insan. Insan tu kulli, kemudian kita nak buat dari sudut aradi. Aradi ada pecah dua, mushtarakan wa mukhtassan. Kalau boleh mushtarak antara aradi insan dengan aradi haiwan yang lain, muftarid yang asal hisan baqarah tadi, dia panggil arad am. Contoh kita bagi, contoh musannif bagi tadi, al-mashi. Al-mashi itu arad am. Sebab bukan sekadar insan saja berjalan, ayam jalan, itik jalan, lembu jalan, kambing jalan, paih jalan, semua berjalan. So dia panggil arad am. Arad apa? Arad yang am, boleh masuk belakang. Kal mashi, dia bagi contoh, ay wa dzalika thabitun kal mashi, seperti zat yang berjalan, bin nisbati, dengan nisbah, lil insani, bagi insan. Tu atau bagi kata in kana mushtarakan wa in kana khassan biha bil mahiyah, dan jikalau adalah ia al-kulli al-aradi itu khusus baginya, bagi mahiyah, bagi diri perkara, yusamma, dipernamakan dia kan al-kulli aradi in kana khassan biha itu khassatan, dia panggil arad khas. Arad khas. Arad itu ialah tertentu kepada insan sahaja, tertentu kepada singa sahaja, tertentu kepada kucing sahaja. Seperti kadhahiki bin nisbati lahu, bin nisbati lil insan, seperti yang ketawa. Siapa yang ketawa? Manusia lah. Jadi aradi. Sebab apa aradi? Sebab tak semua insan itu ketawa. Bila tak semua insan itu ketawa, bila dia ketawa, maksudnya dia benda luaran, benda lain, bukannya benda yang hakiki, benda yang zati. Benda yang zati bagi insan tak. Dia benda yang selain, benda yang di luaran, kharij. Benda yang luaran daripada zati dia panggil aradi. Apa dia? Dhahik. Jadi manusia boleh bergelak, tapi tak semestinya semua manusia itu bergelak, ketawa. Sebab itu tidak boleh takrifkan sebagai al-dhahik itu takrif sebagai kulli yang zati, sebab tidak semua orang manusia itu ketawa. Ada yang sedih. Jadi ini salah satu sifat yang khusus bagi manusia, maka haiwan lain tak boleh ketawa. Maka dia panggil arad yang khas. Wal kulliyul ladzi, dan bermula kulli yang sifat bagi kulli, huwa wal kulliyu, dan bermula kulli itu ialah yang alladzi ka khabar, yang mana huwa yang dialah itu al-kulli itu, ataupun dialah itu alladzi. Tu huwa ibaratun ila sillah alladzi, a'id alladzi huwa. Ataupun gini, ataupun kita nak buat alladzi itu sifat, kal insani itu ta'alluq bagi muta'alaq mahdhuf khabar. Boleh? Kita buat macam ni. Wal kulliyul ladzi, dan bermula kulli yang dialah alladzi itu ibaratun, satu ibarat, an nafsil mahiyah, berkenaan dengan diri mahiyah itu, sabit ia seperti insan. Jadi khabar lah. Wal kulliyul ladzi huwa ibaratun an nafsil mahiyati kainun kal insani, adalah ia sabitun,
sabit ia kal insani, seperti insan. Jadi kulli itu ialah satu ibarat tentang diri perkara itu, seperti insan. Fa innahu, maka sesungguhnya insan itu ibaratun, merupakan ibarat an majmu'il hayawanin natiqi, daripada perhimpunan kepada al-hayawanun natiq. Al-hayawan satu, an-natiq satu. Himpunnya al-hayawanun natiq merujuk kepada kulli yang mengibaratkan dia pada satu mahiyah dinamakan insan. Dinamakan insan. Tu okey. Okey. Maka apabila merujuk kepada nafsul mahiyah, yusamma, dipernamakan dia. Dipernamakan apa? Dipernamakan alladhi huwa ibaratun an nafsil mahiyah, itu dipanggil sebagai naw'an, sebagai naw'. Sebagai naw'. Naw' ni bawah jinsun. Naw' ni bawah jinsun. Dia atas sekali adalah jinsun. Esok kita lukis lah. Atas tu jinsun. Okey, atas sekali itu ialah atas sekali jinsun. Bawah dia naw'un. Bawah dia lagi fardun ataupun afrad. Tu. Ataupun afrad. Ataupun afrad. Kalau jinsun ni luah, banyak benda boleh masuk. Kemudian naw'un. Naw'un ni dia kena kepada ikararah. Bawah naw'un tu contoh kita bagi jinsun dia hayawan. Jinsun ialah hayawan. Bawah hayawan ada macam-macam. Macam-macam nauk lagi. Macam-macam mahiyah dia bagi. Ada mahiyah yang natiq, ada yang ghairu natiq. Ada natiq dengan ghairu natiq contohnya. Itu nauk. Bawah natiq itu afrad. Ahmad, Muhammad, Ali, Umar, Osman. Macam-macam. Itu afrad. Afrad lagi bawah daripada nauk. Nauk bawah jinsun. Tu. Habis. Esok kita lukis dah tu tentang kesimpulan dia sebelum kita masuk faslun fi bayan nisbatil lafaz. Okey. Yusamma naw'an fahadhihi, maka fahadhihi al-kulliyatu badal bagi hadhihi. Al-khamsu sifat bagi al-kulliyah. Allati sifat lagi. Fahadhihi. Oh gitu. Bukan. Fahadhihi itu mubtada. Al-kulliyatu tu jadi khabar. Yani fahadhihi ay fahadhihil madhkuratu minat taqrirati al-kulliyatu al-khamsu. Bermula ini yang perkara-perkara yang disebutkan daripada huraian-huraian tadi itu ialah al-kulliyatu, ialah dipanggil sebagai al-kulliyat al-khams. Itu istilah belaka. Yang mana al-kulliyat al-khams itu allati hiya, bermula dia allati hiya mubtada, mabadi'u khabar, jumlah itu silah bagi allati, hiya itu a'id allati. Mabadi'ut tasawwurati ialah dipanggil sebagai mabadi' at-tasawwur, permulaan bagi tasawwur. Al-musyaru yang ditunjukkan dia kan mabadi' itu kan, yang ditunjukkan dia ilaiha ila mabadi at-tasawwurat. Tu okey. Fahadhihi al-kulliyatul khamsu allati hiya mabadi'ut tasawwurati al-musyaru ilaihi, yang ditunjukkan kepadanya kepada mabadi' at-tasawwurat. Okey. Habis. Biqaulihi. Al-musyaru ilaihi biqaulihi. Jadi al-musyaru ta'alluq kepada biqaulihi. Yang ditunjukkan dia kan musannif itulah. Yang ditunjukkan dia kan musannif tu kepadanya, kepada mabadi at-tasawwurat, dengan katanya, kata musannif wal kulliyatu ila akhirih. Al-baita ay intaha al-baita, maf'ulun bih li fi'l mahdhuf.
Thumma, kemudian, inna awwalaha, kemudian sesungguhnya yang pertamanya kulliyat al-khams itu, wahwa, dan bermula dia. Dia awwaluha tu al-jinsu, dia panggil jenis. Daripada kulliyat al-khamsu yang pertama ada jenis. Jenis ni terbagi pada 3. Mana? Thalathatu aqsamin. Wahwa al-jinsu thalathatu aqsamin. Inna awwalaha wahwal jinsu. Wahwal jinsu ni huwa mubtada, al jinsu khabar. Dia panggil jumlah mu'taridah. Dia duduk di tengah-tengah antara isim inna dengan khabar inna. Jadi awwalaha, awwala tu isim inna, ha mudhafu ilaih, wa huwa al jinsu huwa mubtada, al jinsu khabar. Itu jumlah mu'taridah. Salah satu khabar inna aqsamin mudhafu ilaih. Ada 3 bahagian. Mana 3 bahagian? Badal qaribun. Qaribun kita nak i'rab badal boleh. Mana? Tengok mubdal minhu salah satu. Mubdal minhu salah satu. Qaribun ni dia panggil sebagai badal apa? Badal ba'dhu min kul. Badalul ba'dhi min kul. Sebahagian daripada keseluruhan. Keseluruhannya salasah, ni sebahagiannya satu. Atau kita dipanggil sebagai badal badal mufassal, badal mufassal min mujmal. Tu badal mufassal min mujmal, badal yang dikhususkan, ditafsirkan daripada hak mujmal. Tu nama lain bagi badal ba'd min kul, iaitu badal mufassal min mujmal. Tu dalam kitab Hasyiah Ashmawi 'ala al-Jurumiyah ada. Begitu juga kita nak i'rab apa nama qaribun sebagai badal boleh. Nak i'rab bagi mubtada khabar, bagi mubtada mahdhuf, taqdiruhu ahaduha mubtada boleh. Atau kita nak jadikan dia maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf, taqdiruhu a'ni. Persoalan, boleh tak takdirkan maf'ulun bih? Boleh. Dah tidak ada alih tu, patutnya qariban boleh atas mazhab lughah Rabi'ah. Tu atas mazhab lughah Rabi'ah kita akan baca juga qariban. A'ni qariban tanpa bubuh alif. Tanpa bubuh alif pun boleh disebut qariban. Disebut qariban tanpa bubuh alif. Dari sudut khat, dari sudut tulisan tidak perlu bubuh alif, tapi dibaca qariban atas lughah Rabi'ah. Itu dalam Hasyiah Ashmawi 'ala al-Jurumiyah ada sebut tu di awal-awal. Lughah Rabi'ah dia panggil. Lughah Rabi'ah dia masuk tapi dia tak perlu bubuh alif. Dia seolah-olah seperti majrur dengan marfu'. Dia tidak perlu ada alif, tapi baca qariban. Baca qariban. Tu. Kal hayawani ay wadzalika sabitun, dan bermula demikian itu sabit. Ya kal hayawani, seperti hayawan. Hayawan jinsun qarib. Kalau jinsun ba'id jismun jauharun. Kalau kita terjemah, kita takrifkan al-insanu jismun natiqun. Jismun tu adalah jinsun yang ba'id, yang jauh. Bin nisbati lil insani, dengan nisbah kepada insan. Jinsun qarib. Wa ba'idun ay wa jinsun qaribun wa jinsun ba'idun, atah dia kata qaribun. Yang kedua, jadi maktuf kepada qarib. Ba'id kal jismi, seperti jisim. Jismun natiqun, jismun dhahikun. Dahlah jinsun qarib dah, jinsun ba'id dah. Dhahikun pula aradi, lagi-lagilah jauh takrif tu. Kal jismi bin nisbati lahu bilil insan, dengan nisbah padanya pada insan. Wa mutawassitun, dan tengah-tengah. Kan nami, seperti an-nami. An-nami ni benda yang menumbuh besar. Ghairun nami, benda yang tidak menumbuh besar. Seperti batu, ghairun nami. Batu, ghairun nami. Dia tidak menumbuh besar. Tu dia tidak menumbuh besar. Dia panggil dia tidak menumbuh besar. Kalau an-nami, dia menumbuh besar. Dia boleh menumbuh besar. Dan bawah an-nami itu ada 2. Satu dia panggil sebagai hayawan, satu dia panggil sebagai benda lain lah. Apa benda yang
An-nami, apa benda yang boleh menumbuh besar? Satu dipanggil hayawan, zul hayah. Satu dia panggil contohnya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tu walaupun dia itu tidak ada hayat, tidak ada hayawan, tidak ada zul hayah, tapi dia itu boleh membesar, boleh membesar. Tu tadi. Jadi tumbuh-tumbuhan tu tak dikategorikan sebagai mutlaqan jamadat. Dia bukan sebagai mutlaqan jamadat. Sebab apa? Sebab dia membesar. Jamadat ni dia kerah gitu, dia tak membesar dah. Tu okey. Kita baru teringat juga. Tumbuh-tumbuhan tu bukan jamadat, tapi dia di bawah an-nami. An-nami bawahnya ada hayawan dengan ada yang ghairul hayawan. Ghairul hayawan contohnya tumbuh-tumbuhan lah, dia membesar tapi dia tidak hidup. Dia tidak hidup. Dan dia bukan sampai tahap jamadat dan tidak membesar. Baru teringat. Okey. Habis. Kemudian mutawasitkan nami. Jisim dengan nami. Nami tengah-tengah lah. Jismun atas sekali. Jisim ada an-nami wa ghairun nami. Bawah an-nami ada hayawan. Hayawan tu jinsun qarib lah. Sebab dia lagi dekat, lagi bawah lagi dekat. Lagi bawah lagi dekat. Kalau tengah-tengah mutawasit. Kalau atas baik. Sekarang bin nisbati lahu, dengan nisbah baginya, bagi insan. Wahuwa, dan bermula dia al-mazkur minat taqrir, yang disebut daripada huraian tadi, al-musyaru, ialah yang ditunjukkan ilaihi, ilal mazkur, kepada yang tersebut itu, biqaulihi, ta'alluq bagi musyar, yang ditunjuk itu dengan katanya, kata nazim, wa awwalun salasatun ila akhiri al-baita, ay intahal baita. Habis. Kemudian insya-Allah sambung pada esok hari, kita buat ada peta sikit ni tentang kesimpulan jinsun, faslun, nau'un, arab khas, arab am. Kemudian kita masuk dalam perbahasan yang baru, faslun fi bayani nisbatil alfadhi lil ma'ani. Tu fasal pada menentukan nisbah lafaz pula bagi makna. Dah tahu dah lafaz tu macam mana, lafaz tu menatang apa, kemudian kita nak nisbah pula kepada makna. Kita nak nisbah pula kepada makna ni lagu mana? Nisbah kepada makna lagu mana pula? Adakah ni pun lebih kurang macam balaghah ni, nisbah pada makna ni. Ada yang doa, amar, macam dulu tu lah, murakkab, talab, dan sebagainya. Kemudian baru masuk perbahasan kulli wal kulliyah, juz'i dengan juz'iyah. Ada beza antara juz'u dengan juz'iyah. Kemudian barulah masuk mu'arrifat, ta'rif, yang dikatakan sebagai maqasidut tasawwur. Lambat lagi jalanan kita. Tapi insya-Allah lah bulan 2 tu habis. Tu baca setiap hari tak apa. Dengan baca seminggu sekali, baca seminggu sekali setahun. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.